Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. La nabiyya ba'da amma ba'. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita boleh berjumpa kembali pada session belajar bahasa Arab, iaitu hari ini kita insya-Allah akan sambung tajuk bahasa Arab, iaitu khususnya pada bab tasrif, pada ilmu tasrif atau saraf. Salawat dan salam kita hadiahkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Baiklah, kepada tuan-tuan dan puan-puan, khususnya pada pelajar-pelajar tahfiz, insya-Allah kita pada tengah hari ini kita belajar tajuk iaitu seperti yang ada dalam tajuk yang telah dibuat dalam caption. Kita nak belajar sebab semalam ada yang bertanya fungsi perubahan fiil daripada yang dia tu yang mujarrad sulasi, maknanya yang dia terbina daripada 3 huruf. Contoh dia yang dari fa'ala, ini mujarrad sulasi, nanti dia akan berubah jadi fa'ala atau jadi af'ala, atau nanti jadi fa'ala. Jadi dia akan berubah menjadi fa'ala, menjadi fa'ala, menjadi af'ala. Jadi dia berubah dia bentuk dia. Yang di sini ni mujarrad sulasi nama dia. Kenapa dia mujarrad sulasi nama dia? Sebabkan dia belum ada mana-mana huruf tambahan di dalam fa'ala ni. 3 huruf. Tapi kalau yang ni, ini dah mazid biharfin wahid nama dia. Dah ditambahkan dengan satu huruf. Yang ni mana tambahan dia? Yang ini alif, yang ini hamzah, yang ni di ain dia dibuat jadi 2. Yang ni fa'ala, af'ala, fa'ala. Di sini fa'ala. Jadi ada dalam bahasa Arab tu fi'il yang dia tu, kata kerja yang dia tu 3 huruf boleh diubah menjadi 4 huruf macam ni. Lalu apa guna dia? Kita ubah-ubah jadi 4 huruf. Ada nanti jadi 5 huruf, ada jadi 6 huruf. Yang hari ini kita nak fokus bila mana dia berubah menjadi 4 huruf. Kenapa dia boleh berubah? Apa fungsi dia? Apa tujuan dia? InsyaAllah kita akan bahas sedikit banyaknya pada tengah hari ini mengenai perubahan dia dari 3 huruf menjadi 4 huruf. Makna dia ada satu huruf tambahan. Nah, contoh dia yang pertama. Kita ambil dulu yang fa'ala. Jadi kita padam. Jadi perubahan dia kita letak di sini dari fa'ala menjadi fa'ala, lepas tu menjadi fa'ala, lepas tu menjadi af'ala. Kita ambil yang pertama, iaitu perubahan dia menjadi fa'ala. Menjadi fa'ala. Kalau yang ni ada 3 fungsi, ada 3 tujuan yang termaktub dalam kitab ni, yang tertulis dalam kitab ni, 3 tujuan dia. Kenapa dia boleh berubah dari fa'ala menjadi fa'ala? Yang pertama adalah lita'diyah nama dia. Lita'diyah. Lita'diyati. Ini yang pertama. Apa tu lita'diyah?
Lita'diyah ni, kita sebelum ni mungkin kita, atau bagi yang belum belajar, kita ada boleh membagikan fi'il tu kepada dua macam. Sesuai dengan fi'il tu perlu ke tak dengan maf'ulun bih. Jadi fi'il tu ada dua dia. Ada dia pertama lazim, fi'il lazim. Ada nama dia yang kedua fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi dan fi'il lazim. Al-lazim wal muta'addi. Fi'il lazim wal muta'addi. Yang lazim ni yang tak perlukan maf'ulun bih. Yang muta'addi dia perlu maf'ulun bih. Dia kena ada maf'ulun bih kalau fi'il muta'addi. Contoh dia macam mana? Yang lazim contoh dia Fariha Ahmadu. Makna dia apa? Ni Fariha. Inilah lazim, makna dia tak perlu objek sebab makna Fariha ni adalah bahagia. Ahmad telah bahagia. Ahmad bahagia. Bahagia kan tak perlu objek. Yang perlukan objek tu jika kita buat dia bahagia menjadi membahagiakan. Kalau membahagiakan contoh dia Ahmad membahagiakan saudaranya. Ahmad membahagiakan jiran dia. Jadi kalau bahagia saja kita buat sana Ahmad bahagia, tak payah kita pakai objek atau mangsa atau maf'ulun bih. Maknanya dia masih kepada lazim. Yang muta'addi contoh dia daraba. Daraba Ahmad as-sariqa. Ahmad ni daraba Ahmad as-sariqa. Ahmad memukul pencuri. Ahmad memukul pencuri. Kalau daraba memukul maknanya dia perlu objek atau maf'ulun bih. Maknanya yang daraba ni adalah muta'addi. Jadi itu beza dia. Lazim dengan muta'addi. Kalau lazim kata kerja tu tak payah pakai maf'ulun bih. Tapi kalau muta'addi dia perlukan maf'ulun bih. Itu beza dia. Jadi apa kaitan dia dengan lita'diyah? Sekarang kita tengok. Kalau lita'diyah maknanya kita nak ubah fi'il yang asal dia tu lazim menjadi muta'addi. Lita'diyah ni makna dia dari kita lazim kita nak ubah dia jadi muta'addi. Ni dia. Kita ubah yang ni. Dari lazim menjadi muta'addi. Contohnya yang ni lah. Fariha ni. Ni lazim kan? Kita nak ubah dia jadi muta'addi. Macam mana dia? Contoh dia sesuai ada dalam kitab Farraha Zaidun Amran. Yang ni Farraha Zaidun Amran. Kita tengok yang di sini. Ni ada Farraha. Farraha ni asal dia Fariha. Fariha ni kan belum perlukan objek sini. Ahmad bahagia, tak payah objek sini. Tapi bila mana kita ubah menjadi Farraha, makna dia dah sini bahagia, sini membahagiakan. Maknanya di sini ni perlukan objek. Membahagiakan perlu ada yang dibahagiakan. Saya membahagiakan adik saya membahagiakan ayah saya membahagiakan ibu saya. Maknanya ada objek dia. Maknanya kalau sini Farraha Zaidun. Zaid telah membahagiakan. Maknanya adalah yang dibahagiakan. Ada objek dia, ada mangsa dia, ada maf'ulun bih dia. Mana maf'ulun bih dia? Amran. Maknanya Zaid membahagiakan Amran. Jadi ini guna dia yang pertama. Lita'diyah. Mengubah yang fi'il tu lazim menjadi muta'addi. Maknanya mengubah fi'il tu yang tak perlukan objek menjadi fi'il atau kata kerja yang perlukan
objek. Itu yang pertama li ta'diyah. Jadi kalau antum ada di sana fi'il tu lazim, kita boleh kadang-kadang ada fi'il lazim, kita nak ubahkan dia jadi mutaaddi, kita tiru wazan ni fa'ala. Tu contoh yang pertama. Itu contoh yang pertama. Ni li ta'diyah. Jadi kalau di antara perubahan fi'il menjadi fa'ala menjadi fa'ala adalah li ta'diyah. Maknanya apa? Mengubah yang lazim menjadi muta'addi. Ini yang pertama untuk fa'ala. Okey, kita padam contoh dia. Okey, kalau antum yang nak tulis sila, atau nak screenshot saja. Tak payah tulis. Padam. Kita buat contoh yang kedua. Yang kedua, liddalalati ala takfir. Liddalalati ala takfir. Liddalallah ala taksir. Contoh dia macam mana? Liddalalah ala taksir. Makna dia apa liddalalah taksir ni? Liddalalah, makna dalalah tu untuk menunjukkan ala taksir. Diperbanyak. Menjadi banyak dia. Contoh dia. Qata'a Zaidun al-habla. Qata'a Zaidun al-habla. Di sini kita tengok sini qata'a. Asal dia adalah qata'a. Qata'a makna dia juga memotong. Kalau antum tengok dalam kamus qata'a. Qata'a ni makna dia memotong. Tapi kalau dah qata'a maknanya dah banyak dia potong-potong. Dia cincang-cincang, dia potong-potong banyak. Sebab tu nama dia liddalalati ala takfir. Untuk menyatakan yang banyak, diperbanyak. Kalau sini ni qata'a, memotong biasa. Tapi kalau dah qata'a, itu memotong-motong. Maknanya banyak potongan dia. Zaidun al-habla. Zaid memotong-motong al-habla, tali. Ini yang kedua. Liddalalati ala takfir. Contoh dia yang ni. Asal dia adalah qata'a. Bila mana berubah menjadi fa'ala, makna dia macam ni dia. Qata'a. Fungsi dia apa? Bukan li ta'diyah lagi. Tapi liddalalati ala taksir. Ni yang pertama. Ini yang kedua. Okey. Kita padam. Contoh yang ini yang kedua. Kita buat yang ketiga lagi. Fungsi yang ketiga. Yang ketiga adalah fungsi dia linis batil maf'ul ila aslil fi'li. Contoh dia kaffara Zaidun Amran. Kaffara Zaidun Amran. Contoh dia ni. Linisbatil maf'ul ila aslil fi'li. Makna dia apa? Dia maf'ul ni kita nisbatkan ke makna fi'il. Fi'il ni kan kaffara, asal dia kan kafara. Kafara kafir, menjadi kafir. Maknanya sini Zaid mengkafirkan Amran. Zaid mengkafirkan Amran. Maknanya Zaid ni menyebutkan bahawasanya Amran ni adalah kafir, mengkafirkan. Jadi ini makna linisbatil maf'ul ila aslil fi'li. Maknanya apa? Menisbatkan maf'ul ni, maf'ul dia, maf'ulun bih dia, mangsa dia kepada makna asli dari kata kerja. Makna asli dia adalah kafir. Jadi dia menyebutkan bahawasanya si Ammar ni kafir. Maknanya kalau bahasa singkat dia adalah mengkafirkan. Ini dia.
Ini jadi ada 3 fungsi perubahan fi'il daripada fa'ala menjadi fa'ala. Yang pertama adalah lita'diyah. Contoh dia fariha asal dia kan. Ni fariha asal dia. Menjadi farraha. Mana kalau sini tak payah objek, tak payah maf'ulun bih, sini perlukan maf'ulun bih. Kalau sini lidalalati ala takfir nombor 2. Qatta'a asal dia adalah qata'a. Ini makna dia memotong. Bila mana qatta'a memotong-motong, banyak potongan dia. Ni Zaid memotong tali. Kalau yang linisbatil maf'ul ila aslil fi'li, makna dia menisbatkan si maf'ul ni ke makna asal fi'il. Fi'il makna asal dia kan kafir. Jadi dia mengkafirkan Amran. Zaid mengkafirkan Amran. Jadi ada 3 contoh yang kita tiga fungsi yang kita jumpai pada tengah hari ini. Jadi ada 3 fungsi dia. Pertama li ta'diyah, yang kedua adalah li dalalati ala taksir, yang ketiga adalah li nisbatil maf'ul ila aslil fi'li. Okey, ada soalan tambah imbuan betul ke ustaz? Naam. Boleh menambahkan kalau di sini ni bahagia, di sini membahagiakan. Boleh juga. Boleh, betul. Dalam kitab Ustaz Samsul Ma'arif, dia buat di sana mengubah fi'il tu menjadi me dan kan. Contoh dia lah ganti sini badala. Badala makna dia menggantikan. Ada an dia belakang. Contoh lagi balagha. Balagha ni makna dia sampai. Tapi kalau kita buat jadi balagha, menyampaikan. Betul ada an dia belakang dia. Jadi menyampaikan. Jadi kalau balagha sampai, tapi kalau balagha menyampaikan. Ini letak dia ni. Kalau sampaikan tak payah objek. Saya sampai di masjid. Saya sampai umur saya dah sampai 10 tahun. Itu tak payah objek. Tapi kalau balagha menyampaikan, mesti ada yang disampaikan. Itu letak dia. Maknanya kalau balagha diubah menjadi balagha li ta'diyah. Ini contoh dia. Okey. Ini daripada fungsi-fungsi dia. Yang pertama adalah li ta'diyah, yang kedua adalah li dalalati ala takfir, yang ketiga adalah li nisbatil maf'ul ila aslil fi'li. Jadi antum kena buat darjah dia, diagram dia, kena susun, buat dengan contoh ni sekali biar tak lupa, atau screenshot dulu, nanti selepas belajar baru ditulis. Okey. Saya padam. Kita ambil contoh dia. Di sini ada contoh dia. Tukar. Satu je dulu. Contoh dia. Karamatul labu al-ustadzah. Contoh di sini.
karroma. Karroma ni asal dia adalah karuma. Karuma maknanya mulia. Jadi kalau kita buat mulia saja, karuma al-ustaz, ustaz tu mulia. Jadi tak payah objek dia. Kalau kita buat jadi karroma. Karrama at-tullabu al-ustazah. Pelajar-pelajar menghormati, memuliakan. Awal dia mulia, maknanya selepas tu jadi memuliakan. Pelajar-pelajar memuliakan ustaz. Tapi kalau kita buat karuma saja, maknanya 3 huruf dia atau fi'il mujarrad, maknanya dia masih mulia. Tapi kalau dah karrama, maknanya dia memuliakan. Di sini ada perubahan dia. Kita nak tengok perubahan dia juga sekali. Ada jadi kalau dalam buku Syamsul Ma'arif, muka surat 26, bentuk perubahan untuk fa'ala. Ada lagu dia, kalau budak tahfiz dia hafal. Fa'ala yufa'ilu, taf'ilan taf'ilatan, taf'alan tif'alan, mufa'alan mufa'ilun, mufa'alan fahuwa mufa'ilun, wa dhaka mufa'alun. Ada budak tahfiz hafal. Fa'ala yufa'ilu, taf'ilan taf'ilatan, taf'alan tif'alan, fa'alan mufa'alan, mufa'alan fahuwa mufa'ilun, wa dhaka mufa'alun, fa'ilatu fa'il, mufa'alun mufa'alun, fa'ilatu fa'il, mufa'alun mufa'alun. Kira-kira macam itulah lagu dia. Kalau suara saya agak sedap sikit, takut mengantuk nanti pelajar-pelajar. Okey. Jadi itu lagu-lagu dia. Boleh kita rubah. Ada harroka, ada harroka yuharriku, tahrikan tahrikatan, tahrokan tihrokan, muharrokan fahuwa muharrikun, wa dhaka muharrakun, harrik la tuharrik, muharrakun muharrakun, harrik la tuharrik, muharrakun muharrakun. Jadi dia banyak fi'il-fi'il ni. Ada dalam kitab ni ada fa'ala, ada baddala. Baddala maknanya dia menggantikan. Ada basyara, ada ballagha, ada harraka, ada harrama, sabbaha, sahala, azzama, kadzaba, karrama. Jadi kalau antum, jadi perubahan dia, bentuk wazan perubahan dia adalah fa'ala yufa'ilu, taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan, mufa'alan, mufa'ilun, mufa'alun, fa'il, la tufa'il, mufa'alun, mufa'alun. Jadi kena hafal perubahan-perubahan dia. Kena hafal apa masdar dia. Contoh, basyara. Basyara ni kan termasuk kepada fa'ala. Wazan dia ikut fa'ala. Jadi bentuk macam mana masdar dia? Basyara, berarti tabsyiran, tabsyiratan, tabsyaran, tibsyaran. Kalau apa dia? Ismul fa'il dia apa? Mubasyirun. Ismu fi'il amar dia apa? Basyir. Ismul zaman atau ismul makan dia apa? Mubasyarun. Jadi kena hafal bentuk perubahan dia, hafal je wazan dia. Okey. Kita ambil contoh dia. Dalam kitab tu ada Hamidun muballighun. Hamid muballighun. Muballighun ni kita nak ambil. Muballighun ni perubahan daripada fa'ala. Tasrif istilahi daripada fa'ala. Fa'ala yufa'ilu, taf'ilan taf'ilatan, taf'alan tif'alan, mufa'alan fahuwa mufa'ilun. Ada mufa'ilun dia kan? Mufa'ilun. Maknanya dia sama dengan maknanya yang muballighun ni ikutkan wazan mufa'ilun. Maknanya sini ni asal dia adalah ballagha yuballighu. Jadi antum kena pandai, jangan kita hanya tahu fi'il madi dia saja, tapi kita mesti tahu juga fi'il, bentuk ismul fa'il dia, ismul masdar dia. Jadi ini yang pertama. Yang pertama adalah bentuk perubahan fi'il dari fa'ala menjadi fa'ala. Okey, selepas ni kita buat beberapa contoh di muka surat 26 buku Syamsul Ma'arif.
Kita ambil contoh-contoh yang di bawah tu nanti selepas ni insya-Allah. Jadi kepada antum yang sekarang menonton pelajar tahfiz, sila dibuka kitab tu, kitab tasrif, kitab saraf, buka muka surat 26. Latihan-latihan tu cuba tengok, selepas ni kita akan kerjakan sama-sama. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.